Walaupun Malaysia muncul sebagai pemain dinamik dalam bidang transformasi digital, ia jauh daripada sempurna dalam menangani insiden keselamatan cyber. Meskipun langkah keselamatan cyber negara teguh, Malaysia menghadapi cabaran untuk melindungi lanskap digital yang luas. Kebocoran data, penipuan dalam talian dan kes berkaitan lain kerap dilaporkan. Berdasarkan statistik Cyber Security Malaysia (CSM), Malaysia melaporkan 4,741 kes ancaman cyber tahun lepas, manakala tahun ini 456 kes penipuan direkodkan setakat Februari 2023. Dan Pusat Tindak Balas Penipuan Kebangsaan NSRC menerima sejumlah 3,482 panggilan tulen yang merekodkan kerugian 27 juta ringgit bagi Januari dan Februari tahun ini sahaja. Dan terbaru, Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia (FIU) menerima kira-kira 250,000 laporan transaksi mencurigakan SDR pada 2022, iaitu peningkatan hampir 30% berbanding tahun sebelumnya. Itu apa yang dikatakan oleh Timbalan Gubernur Marzuni Syam Omar. Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan juga Keselamatan Cyber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Sama-sama Najib, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Prof sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Prof, pertama sekali kalau kita melihat pada April lepas, kita melihat dan juga mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mencadangkan pengujudan Suruhanjaya Keselamatan Cyber dan juga meminda akta berkaitan data peribadi. Dan pada masa yang sama juga beliau mengumumkan pada ketika itu untuk menggabungkan agensi cyber security kebangsaan, NASCAR dan juga Cyber Security Malaysia. Bagaimana Prof melihat kedua langkah ini, langkah besar ini kalau kita sifatkan, mungkin mampu menyelesaikan atau meminimumkan setidaknya kes keselamatan cyber di Malaysia sendiri? Okay, terima kasih Najib. Kalau kita melihat kepada perkembangan terkini dari segi keselamatan cyber, perlu kita ingat bahawa sebenarnya banyak urusan yang berlaku secara online yang melibatkan pelbagai e-commerce berniaga secara online, menjual secara online dan juga urusan ataupun services perkhidmatan secara online. Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya terdedah kepada ancaman keselamatan cyber. Dari sudut inisiatif kerajaan, saya rasa ini cukup baik sebab kalau dari segi NACSA kita melihat dari segi polisinya, apa polisi yang ada di negara kita yang boleh mengekang sebarang bentuk ancaman keselamatan cyber. Manakala dari segi talent, dari segi kemahiran, dari segi kepakaran, banyaknya mereka yang melihat dari segi operationnya berada di Cyber Security Malaysia. Jadi saya rasa keterangkuman ini dengan mengintegrasikan seluruh agensi ini akan mengekang segala ancaman keselamatan cyber yang berlaku setiap hari, setiap masa sebenarnya. Jadi pada saya keterangkuman ini sebenarnya mencerminkan kepada kekuatan dari segi talent, dari segi kemahiran, dari segi resources yang ada di negara kita. Okey, Prof, dan kalau kita melihat juga bukan itu saja, KKD juga kita lihat langkah yang agak proaktif ataupun langkah terkini yang diambil iaitu bertemu dengan penyedia platform media sosial sebagai contoh untuk selain banyak perkara antaranya iaitu mengawal penipuan dalam talian juga. Ini antara langkah yang diambil oleh pihak kerajaan kerana kita lihat platform-platform ini ada banyak mencetuskan ataupun menjadi medium scam dalam talian yang melibatkan banyak kerugian. Bagaimana pandangan Prof melihat kepada perkara ini? Adakah ini boleh kita laksanakan dengan tuntas? Kerana ada yang berpandangan kita berdepan dengan gergasi teknologi yang sukar untuk kita kawal sebagai contoh. Bukanlah kawal, maksudnya untuk kita melihat kepada keselamatan cyber yang lebih terjamin. Itu baru sudut media sosial. Mungkin ada aspek lain juga yang Prof boleh sentuhkan. Okey Najib, bila kita melihat kepada perkhidmatan yang diberikan secara online, of course kita mesti melihat secara menyeluruh dari segi ekosistem
teknologi tersebut. Macam mana ia bermula, di tengah-tengahnya macam mana, dan macam mana perkhidmatan itu boleh sampai kepada pengguna. Ya, pada saya ya, setiap mesin ya, setiap node yang ada di mana pengguna boleh mencapai ya secara online. Jadi mereka sebagai pengguna, mereka tidak tahu apa yang berlaku di belakang teknologi tersebut. Ini sangat penting. Di mana aspek keselamatan cyber juga dan juga jenayah cyber sebenarnya perlu mengambil kira kepada aspek ekosistem. Maksudnya dari segi infrastruktur perkhidmatan yang ditawarkan. Kita mesti pastikan ya dari segi infrastruktur itu sangat teguh, sangat baik ya, yang boleh mengekang daripada sebarang ancaman yang boleh masuk melalui sistem tersebut. Dalam masa yang sama ya, aktiviti penggodaman, kebocoran data, penipuan cyber ini juga turut merentasi penggunaan platform ya. Penggunaan platform sama ada secara melalui host ya, melalui server ya, melalui website, dan juga dalam masa yang sama melalui platform media sosial ya, yang juga mengambil kira soal integriti. Jadi pada saya keseluruhan ya platform ini perlu ditambah baik ya dari segi siapa yang pembekal ya kepada perkhidmatan tersebut. Adakah mereka juga turut termaktub ya masih lagi mesti comply dengan akta contohnya akta PDPA yang ada di negara kita. Prof, bagaimana untuk kita melihat kerana keselamatan cyber dalam konteks syarikat di Malaysia sebagai contoh, kerana ada kalanya ini melibatkan bukan sahaja kerugian kepada company ataupun syarikat tersebut, pekerja juga ada kes-kes mengalami kerugian disebabkan oleh sistem syarikat yang digodam sebagai contoh ataupun berdepan dengan ancaman cyber. Bagaimana dari segi kos, sama ada kos kewangan ataupun kos resources yang perlu diperuntukkan oleh syarikat di Malaysia untuk melindungi ataupun mewujudkan satu keselamatan cyber yang lebih tinggi melalui sistem mereka. Kita tahu syarikat Malaysia ini kesedarannya agak tinggi dalam aspek ini. Tapi apa lagi yang boleh kita saksikan untuk syarikat-syarikat Malaysia ini lebih keterhadapan dalam melindungi keselamatan cyber dan juga sistem mereka? Okey, Najib, dari segi tanggungjawab syarikat, saya rasa mereka cukup yakin ya bahawa mereka perlu memastikan ya bahawa perkhidmatan yang mereka sediakan itu mestilah merangkumi dari sudut aspek keselamatan ya yang disediakan kepada pengguna. Betul ya, dalam masa yang sama mereka mesti mengambil kira ya bahawa sekiranya berlaku ancaman keselamatan di mana sistem mereka dihack ya, mereka akan mengalami kerugian. So kerugian ini melibatkan kos yang sangat tinggi. Ya, jadi pada saya untuk memastikan ya keselamatan sistem yang disediakan itu ya sentiasa pada keadaan yang baik ya, saya yakin ya mereka mesti ada satu tim, satu pasukan yang akan memastikan ya bahawa dari sudut keselamatan dari segi protection ya internet protokol ya, protokol internet tersebut sentiasa diambil kira dalam masa yang sama. Tim tersebut ya, pasukan tersebut mesti pastikan ya bahawa hardwarenya ya maksudnya mesinnya dan juga perisiannya ya sentiasa pada sentiasa updated ya, patch updated itu sangat penting ya untuk memastikan sebarang scammers ya ataupun email-email ataupun daripada sebarang intrusion yang akan menyerang ya pertahanan protokol sistem tersebut. Jadi pada saya syarikat, saya rasa mereka cukup aware. Dalam masa yang sama mereka kena pastikanlah bahawa sistem mereka sentiasa pada keadaan terbaik dan polisi yang mereka perkenalkan itu adalah align dengan
dengan mengambil kira ya kebaikan pengguna di luar sana. Sebab of course pengguna mereka mengharapkan sistem yang bagus ya, di mana tidak akan berlaku data leak ya, kebocoran data ataupun sistem yang boleh menyebabkan mereka mengalami sebarang kerugian. Di peringkat kita sebagai pengguna juga mestilah mempunyai awareness ya, kesedaran yang sangat tinggi, sebab kita hendak hidup secara harmoni ya, di mana bila berlaku kebocoran data, bila berlaku kerugian sebagai pengguna, of course kita akan mengalami satu kerisauan ya, down ya, kenapa sistem tersebut mendatangkan kerugian kita sebagai pengguna. Walhal dari segi akses kita, capaian kita itu sangat bagus ya, dari segi kecepatan, dari segi efficiency of the system itu sangat bagus, mendatangkan kemudahan kepada pengguna. Jadi saya rasa kedua-dua ekosistem ini perlulah sentiasa diambil kira dengan lebih baik dari sudut company menyediakan perkhidmatan. Pastikan mereka sentiasa alert, sentiasa aware dengan apakah keselamatan terkini yang mereka perlu tahu dan perlu bertindak. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan topik yang saya kira cukup penting sekali. Pada akhirnya juga paling penting adalah Prof adalah sudah pasti kesedaran orang ramai juga dalam mereka menguruskan cara mereka menggunakan sistem tersebut kan Prof. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Zuliati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM, dan juga Timbalan Dekan Sekolah Pengajian Siswaza UPM Sudan kerana bersama dengan kami pada pagi ini.